Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah Taala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepadanya untuk Allah Taala memberi kita ilham yang baik, kefahaman yang baik supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Pada video yang lepas saya telah menjelaskan tentang perbezaan kalam makrifat sufiah dan kalam zindik. Iaitu jika seseorang itu berkata secara zahiriah ataupun secara sedar bahawa pada batang tubuhnya ada Tuhan, maka ia berada dalam keadaan zindik. Ini penyeleweng agama. Ya. Kerana Allah Ta'ala itu dia tidak bertempat. Tetapi jika ia berkata dalam keadaan syatahat ataupun dalam keadaan fana billah, baka billah, keluar daripada mulutnya syatahat anal haq, maka ia tidak dikategorikan sebagai seorang yang zindik, walaupun kalamnya berbau zindik. Ya, jadi dia dimaafkan. Ya, dimaafkan, tetapi haram. Dan dia boleh dihukum dengan hujah bahawa Syekh Junaid Baghdadi berkata pada zahir perkataan Al-Halash ia harus dibunuh. Ya, jadi ini hendaklah kita faham baik-baik. Dan jadi saya ingin menyambung terus tentang hakikat ataupun apa yang sebenarnya, kenapa kita tidak boleh berkata pada batang tubuh kita ni ada Allah, ada Tuhan. Ya. Sebelum itu sama-samalah kita subscribe video saya ini supaya perkara yang baik kita boleh sebarluaskan, insya-Allah. Baik. Apakah hakikat ketuhanan dan hakikat kemanusiaan? Bila kita sebut hakikat, ia dinisbahkan kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala itulah hakikat, ya, wujud. Dengan arti kata, dialah wujud yang sebenar-benar wujud. Ya, bukan jisim, bukan jirim, bukan benda. Ia wujud tidak diwujudkan. Ya, ya. Dia, Allah Ta'ala itu wujud qadim. Ya, qadim. Ya. Maka apabila kita sebut hakikat ketuhanan dan hakikat kemanusiaan, maka sudah pastilah dia pertentangan. Ya. Allah Ta'ala itu hakikatnya maujud. Kita ini hakikatnya tidak maujud ataupun adam. Ya. Tetapi zahirnya wujud. Ya, zahirnya wujud. Hakikat kita nisbah kepada Allah, dia tidak wujud. Tidak wujud. Jadi dengan arti kata yang lain, ya, wujud hakikatnya adalah Allah. Hidup hakikatnya hanya Allah. Yang punya perbuatan pada hakikatnya Allah sahaja. Ya. Jadi hakikat kita nisbah kepada Allah, kita tidak mewujud ataupun adam. Kita tidak hidup, artinya kita ini mati. Dan kita tidak ada perbuatan, artinya kita ini lemah. Ya. Hakikatnya. Tetapi pada zahirnya kita wujud. Ini ada tubuh. Kita hidup. Memang kita hidup. Kemudian akan mati. Dan kita ada perbuatan. Kita boleh buat rumah. Kita boleh bekerja. Kita boleh mencari nafkah. Ya. Tetapi wujud kita, hakikat wujud kita, hidup kita, kuat kita, berbuat kita, Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala cipta dan berlaku ataupun kekal kita ini dengan izinnya. Ya, izinnya. Ini sebenar-benarnya tentang hakikat Allah, Tuhan, dan hakikat manusia. Tetapi pada zahirnya,
Itu dia bersamaan. Tetapi bersamaan hanya pada sebutan, hanya pada nama, wujud. Ya. Maujud Allah, maujud kita. Hidup Allah, hidup kita. Berbuat Allah, berbuat kita. Berkudrat Allah, berkudrat kita. Mendengar Allah, mendengar kita. Tetapi hakikat tidak sama. Ya. Zahirnya kita mendengar, kita melihat, tetapi hakikatnya kita tuli. Ya. Kita buta. Kita bisu. Kita Adam. Ya. Jadi nak dia faham, bila kita sebut hakikat, nisbah dengan Allah. Bila kita sebut zahirnya, nisbah diri kita. Ini kena faham baik-baik. Jadi, pada diri kita ini, sifat kita ini adalah sifat kemanusiaan. Bukan sifat ketuhanan. Adalah salah sama sekali apabila seorang itu berkata pada kita ini adalah sifat ketuhanan. Tidak. Hendaklah difaham bahawa sifat Allah Ta'ala itu zatiah dengan zatnya. Dia tidak bercerai dan tidak berkongsi ataupun share dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak share ilmu dia dengan makhluk yang zatiah. Allah Ta'ala tidak share penglihatan dia dengan makhluk. Tidak share kudrah dia dengan makhluk. Tetapi dia cipta pendengaran, penglihatan, kekuatan bagi makhluk atas sifat makhluk. Dia cipta. Bila dia cipta, maka baharulah makhluk ini dan segala sifatnya. Jadi, tidak benar ataupun silap ataupun keliru yang mengatakan Tuhan itu ada pada makhluk. Walau dinisbah bagaimana sekalipun. Kerana apa? Jikalau dikata Tuhan itu ada pada makhluk ataupun makhluk itu bersifat dengan sifat ketuhanan, maka sudah tentu kita akan boleh mencipta dan memberi bekas. Sudah tentu kita boleh mencipta pokok. Kerana kita ada sifat ketuhanan. Tetapi kita tidak boleh. Kita tidak boleh mencipta pokok. Kita hanya boleh tebang pokok, buat papan, buat rumah. Yang boleh mencipta Allah. Ini bersalahan dengan iktikad satu agama, saya sepatutnya sebut jujur, Kristian. Kristian mengatakan Yesus adalah Tuhan dan bersifat ketuhanan. Dalil mereka, Yesus boleh meneduhkan ribut. Walaupun kita tahu itu tidak benar. Kerana ada dalam Bible mengatakan dengan kuasa Bapa. Tetapi itulah iktikad mereka. Kita tidak sama. Jadi, kita ini makhluk bersifat dengan sifat makhluk. Ya. Dan lagi, Tuhan tidak mencipta ataupun takluk kudrah ia kepada yang wajib. Dengan arti kata yang lain, takluk kudrah Allah tidak berlaku pada yang wajib, iaitu zatnya. Iaitu tidak akan berlaku. Allah Ta'ala mencipta Tuhan yang sama dengan dirinya jadi dua. Dia satu, ada lagi Tuhan yang dia cipta sama hakikat dengan dia. Mustahil. Dan juga takluk kudrah dia tidak berlaku kepada yang baru menjadi yang wajib. Dengan arti kata yang lain, tidak akan berlaku Allah Ta'ala mencipta kita menjadi Tuhan yang sama hakikat dengan Allah Ta'ala. Tidak. Tidak. Jadi pada kita ini tidak ada Tuhan. Dan tidak ada pun hakikat sifat ketuhanan. Hanya sama pada nama. Supaya kita boleh kenal Allah Ta'ala itu. Mendengar sama kita sama Allah. Tetapi berbeza sama kita dicipta. Dan dikekalkan dengan takluk. Ya, takluk terjadi hadis. Ini kena faham baik-baik. Jadi, secara istilah tasawuf sufi,
Tidak ada yang mawjud, tiada yang hidup. Ya, ini tak ada yang berkudrat, tak ada biradah, tak ada yang berilmu, tidak ada yang hayat, tidak ada samak, tidak ada besar, tidak ada kalam. Dan tidak ada perbuatan. Pada hakikat sebenar-benarnya mana Allah Ta'ala yang wujud, yang hidup dan yang punya perbuatan. Jadi kita ni hanya majaz. Majaz tempat kita mengenal Allah. Seperti kata Sufi, kita ni hanya bayang-bayang untuk mengenal Allah Ta'ala. Mengenal yang mempunyai bayang-bayang. Saya tidak berapa berminat untuk bercerita pasal hakikat. Kerana hakikat tiada yang mawjud, tiada yang hidup dan tiada yang mempunyai perbuatan melainkan Allah adalah kalam bagi mereka yang mencapai tahap muntahi. Ini orang yang telah mencapai maqam fana dan maqam baqabilah. Jadi ehwal maqam itu mereka nakal sebagai perkataan, ya, nakal sebagai perkataan, itulah yang disebut la mawjud, la hayud, ya. Tiada yang mawjud, tiada yang hidup dan tiada perbuatan melainkan Allah semata-mata. Kerana tak ingat ia pada yang lain melainkan Allah. Maka terbit perkataan syatahat itu. Maka saya tidak berapa suka untuk menyatakan hal ini kerana akan menjadi fitnah. Orang yang tidak mencapai maqam fana billah atau baqa billah, dia akan mengambil kalam. Kalam ini kemudian dia diiktikadkan ataupun dijadikan ilmu. Maka bersalahan dengan ehwal perkataan itu. Ya. Jadi amat salah dan jadi zindik hukumnya jika seseorang yang tidak mencapai maqam fana billah, baqa billah, berkata dengan kalam mencari Allah selalu payah, tetapi jumpa di dalam rumah. Mencari Allah sangat susah. Rupanya Allah pada diri. Jika ia berkata pada zahir jelas, sedar, ia akan jadi zindik. Ya. Kecuali dia telah mencapai makam fana, makam baqabilah, dia bercakap begitu. Tetapi hukumnya haram. Haram. Kerana orang akan salah faham. Seperti berlaku pada Al-Halash. Ya, dia bercakap dalam perkara makam fana, ana haq. Ana haq, akulah kebenaran. Jadi, orang awam terbagi dua. Ada yang faham, dia kata, Al-Halash bukan. Berkata pada yang sebenar. Dia berkata dalam keadaan syatahat. Dalam keadaan fana, ia syatahat. Tetapi kebanyakan orang mengikut perkataannya, mengambil kalamnya, kemudian menakalkan, akulah Tuhan, akulah kebenaran, kita ini Tuhan. Maka dihukumkan haram oleh penghulu ahli sufi, Syekh Junaid Baghdad. Pada zahirnya harus ia dibunuh. Kerana dia perkara zahir. Anal-haq. Ya, jadi kita lihat Syekh Junaid Baghdadi memahami ehwal Al-Halash. Dia bercakap dengan berlapik. Harus dibunuh pada zahir perkataannya. Jadi haram hukumnya perkataan Allah ada pada batang tubuh. Allah berada di mana-mana. Di atas meja, di dalam tandas, di dalam hutan, ada. Kerana Allah Ta'ala kata, di mana saja kamu menghadap, di situ saja Allah. Ini perkataan mutasyabihat. Ya, ini kena faham baik-baik. Jadi itulah bezanya antara kalam zindik dengan kalam sufi yang makrifat hakiki, yang sebenar. Ya, jaga-jaga. Telik pada diri kita, kita nak berkata Allah Ta'ala pada batang tubuhku. Ataupun akulah Allah. Aku kebenaran. Telik. Jaga-jaga. Kalau kita berkata dalam keadaan sedar begini, hukumnya zindik. Bahkan harus jadi kafir.
Ya. Melainkan ada orang dengar kita bercakap, Anal Haq, akulah kebenaran. Ya. Bila orang panggil kita, kamu cakap apa? Kita diam. Kita tak dengar orang tu cakap. Tidak dengar orang tu panggil. Orang tu kata, salah perkataanmu ini. Kita tak dengar. Kita ingat kepada Allah. Itu dimaafkan. Tapi hukum zahirnya haram. Dan kita harus dihukum bunuh. Jadi jaga-jaga. Hendaklah ini difaham supaya kita tidak salah memahami hal ini. Jangan kita mengambil perkataan syatahat ulama sufi. Seperti Anal Haq kata Al-Halas. Seperti Ibn Arabi berkata, aku mencintai Tuhan dan Tuhan berterima kasih kepada aku kerana mencintainya. Itu kalam-kalam fana. Ataupun menakalkan kalam yang fana. Jadi sebab itu Ibn Arabi ditentang oleh ulama-ulama lain. Ya, ditentang. Walhal Ibn Arabi berkata dalam keadaan makan fana billah ataupun baka billah. Tetapi kalamnya itu menjadikan orang tersesat. Ya. Maka sebab itulah kitab Futuhatul Makkiyah itu boleh diajar ketika Ibn Arabi hidup. Yang ulama lain mengajar kitab itu. Kerana apabila terdapat kekeliruan ataupun ketidakfahaman, mereka akan terus merujuk kepada Ibn Arabi. Tetapi selepas Ibn Arabi meninggal, ulama bersepakat tidak boleh diajar kitab ini. Kerana tuan punya yang menakalkan makam-makam hakikat yang disebut dalam kitab itu sudah tidak ada. Jadi ini masalah. Jadi ramai orang merujuk kitab Futuhatul Makkiyah itu sekarang. Dan macam-macam fatwa yang keluar. Kita ini adalah Tuhan. Kita ini adalah seperti ombak di dalam air, di dalam laut. Kerana mereka tidak faham ehwal makam fana dan makam bilah Ibn Arabi. Ya. Jadi hendaklah kita faham beza antara kalam siddiq dengan kalam sufi yang marifat hakikiyah. Ya. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.